Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahrudin bin Zikam akan membentangkan bagi tugasan profesionalisme keguruan bagi tajuk isu-isu etika dan perundangan dalam pendidikan di sekolah. Etika berasal daripada perkataan Yunani ethos ataupun disebut sebagai watak, iaitu prinsip moral ataupun nilai akhlak, adat, sopan santun yang menjadi pegangan individu ataupun kumpulan manusia. Perundangan bermaksud undang-undang yang bertulis digubal oleh penggubal undang-undang yang lain. Contohnya Perlembagaan Persekutuan, Surat Perkeliling Ikhtisas SPI, Pemberitahuan Undang-Undang Am PUA, Akta Pendidikan 1996 dan akta-akta lain yang berkaitan. Bagi kod etika guru tanggungjawab kepada pelajar. Yang pertama, guru lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid daripada hal-hal lain. Yang keduanya, bersikap adil terhadap setiap orang murid tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan agama. Yang ketiga, merahsiakan maklumat ikhtisas ataupun sulit mengenai murid kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. Yang keempat, membimbing ataupun mengajar seorang murid dalam darjah sendiri ataupun dalam mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. Yang kelima, menunjukkan salah satu cara pakaian, peraturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada rakyat. Mari sama-sama kita berfikir, apakah isu yang berkaitan etika dan perundangan guru dalam pendidikan. Isu yang saya akan bawakan di sini adalah isu berkaitan dengan gangguan seksual guru. Beberapa contoh yang dapat saya temukan berkaitan dengan fakta beberapa isu yang berkaitan dengan gangguan seksual daripada guru. Definisi bagi gangguan seksual, iaitu gangguan seksual ialah perlakuan yang kurang disenangi sama ada melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi, visual yang berunsurkan seks dan dilakukan secara berulang-ulang. Pada 24 April 2021, seorang pelajar perempuan di SMK Puncak Alam telah membuat laporan mengenai guru pendidikan jasmani dan kesihatan yang membawa lawak jenaka berkaitan jenayah rogol. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengambil cakna pada isu ini melalui siasatan kes yang dijalankan mengikut prosedur. Kata-kata guru pendidikan jasmani dan kesihatan itu yang menimbulkan isu kontroversi adalah, nanti kalau korang nak rogol, jangan rogol yang bawah 18 tahun. Korang rogol yang atas 18 tahun. Menurut Ain, kalau lelaki yang kena rogol, dia tidak akan dilaporkan kerana mereka rasa sedap. Kita masuk kepada etika keguruan dan perundangan. Keratan akhbar yang berikut yang kita lihat iaitu salah laku guru dalam isu gangguan seksual. Baik, kita lihat kepada prinsip perundangan. Yang pertama, kod etika bagi profesyen keguruan. Yang keduanya, peraturan 4A kurungan 1 dan 4A-1 B, peraturan pegawai awam 1993. Yang ketiga adalah peraturan pegawai awam 1993 bagi pindaan tahun 2002. Kepentingan kod etika keguruan. Yang pertama adalah untuk mengawal tingkah laku, tindakan, amalan dan tanggungjawab profesyen ini selaras dengan profesyen perguruan. Yang keduanya untuk meningkatkan tahap profesionalisme guru sebagai suatu perkhidmatan yang berhemah dan berkualiti. Yang ketiganya untuk menjaga nama baik dan memelihara imej profesyen perguruan supaya sentiasa dipandang mulia dan dihormati. Yang keempat, untuk mempertingkatkan kualiti profesionalisme keguruan dan menjadikan bidang pendidikan sebagai satu profesyen yang dinamik dan progresif. Yang kelimanya adalah untuk memastikan misi dan wawasan pendidikan negara dilaksanakan dengan baik.
Kita lihat gangguan seksual dalam peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Yang pertamanya, gangguan seksual merupakan satu daripada perlakuan yang dilarang ataupun ditegar sama sekali bagi pegawai-pegawai awam mengikut peraturan 4A, peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Yang keduanya, peraturan 4A, iaitu peraturan-peraturan pegawai awam bagi kelakuan dan tata tertib 1993 bagi peraturan pegawai awam memperuntukkan seperti yang berikut. Yang pertama, seorang pegawai tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain. Yang keduanya, sebutan dalam peraturan 1 tentang perlakuan sesuatu perbuatan yang bersifat seksual kepada orang lain. Kita lihat tindakan tata tertib kepada pejabat awam, iaitu bagi melanggar peraturan 4A ataupun peraturan 4(2) D, peraturan pegawai awam yang memperuntukkan seorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan ataupun mencemarkan nama perkhidmatan awam. Bagi tindakan tata tertib kepada pejabat awam, menurut peraturan 38 peraturan pegawai awam, yang pertama akan diberikan amaran, yang kedua denda, yang ketiga lucut had emolumen, yang keempat tangguh pergerakan gaji, yang kelima turun gaji, yang keenam turun pangkat dan yang terakhir sekali adalah buang kerja. Kita lihat kepada contoh kes lepas, iaitu mengaku bersalah. Hakim Mahkamah Seksyen LC Primus menjatuhkan hukuman itu ke atas lelaki berusia 50 tahun setelah dia mengaku bersalah atas tuduhan yang dibacakan kepadanya semalam. Tuduhan pertama, suspek dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan sebatang rotan kerana menyentuh bahagian peribadi muridnya yang berusia 8 tahun di sebuah kelas sekolah rendah di Kota Belud sekitar jam 7.30 pagi dan 8.30 pagi antara pertengahan hingga akhir Ogos 2019. Pertuduhan kedua, tertuduh menerima hukuman penjara 4 tahun dan sebatan kerana menyentuh peha gadis berusia 15 tahun dan cuba menyentuh dadanya ketika mereka berada di dalam sebuah kereta perodua kancil di Kota Belud kira-kira jam 5 petang pada 30 Oktober 2019. Kedua-dua kesalahan itu berada di bawah Seksyen 14(a) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh disebat jika sabit kesalahan. Contoh kes bagi amang seksual, seorang guru bahasa Arab di sebuah sekolah rendah, Muhammad Syahril Syafi'i, 33 tahun yang turut dipanggil ustaz, dalam kalangan anak muridnya dihukum penjara 9 tahun dengan 2 sebatan. Selepas didapati bersalah melakukan aman seksual fizikal terhadap murid lelaki berusia 10 tahun dengan memegang kemaluan bangsa. Mahkamah juga memerintahkan tertuduh menjalani pengawasan polis selama 3 tahun selepas selesai menjalani hukuman penjara. Mahkamah mendapati tertuduh bersalah dan disabitkan atas pertuduhan di bawah Seksyen 14(a) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Tertuduh didakwa melakukan aman seksual fizikal terhadap kanak-kanak itu dengan cara memegang kemaluan mangsa bagi tujuan seksual antara pukul 12 suku hingga 12.45 tengah hari pada tarikh 22 November 2018 di rumahnya di Subang, Bestari, Shah Alam. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 14(a) yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan jika didapati bersalah. Baik, kita lihat kepada statistik isu gangguan seksual. Kita lihat laporan daripada PDRM iaitu sebanyak 11,914 kes bermula tahun 2018 sehingga Ogos 2021, 90% pemangsa adalah yang dikenali. Menurut All Women's Section Society, 79.4% daripada 300 kes iaitu merupakan 247 pemangsa guru dan kaki tangan yang terlibat. Kalau kita lihat berlakunya isu gangguan seksual guru ini, faktor yang pertama adalah guru kurang menghayati dan memahami kandungan yang tertera dalam kod etika profesion perguruan. Faktor yang kedua adalah tekanan emosi yang menyebabkan ketidakseimbangan berlaku. Menurut Krakow
menjelaskan stres guru sebagai pengalaman guru terhadap emosi yang tidak diingini seperti tekanan, kekecewaan, kebimbangan, kemarahan dan kemurungan akibat daripada tugasnya sebagai seorang guru. Cadangan yang pertama adalah mempertingkatkan lagi sistem pemantauan dan susulan, iaitu sistem pantau yang dapat menghalang guru-guru untuk melibatkan diri dalam perkara-perkara yang dikatakan telah melanggar peraturan-peraturan kod etika profesyen perguruan. Cadangan yang kedua adalah pengemaskinian kurikulum serta pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Dapatan kajian banyak yang menunjukkan bahawa penyampaian pendidikan seks sedia ada di Malaysia tidak membawa sebarang kesan dalam memerangi gejala seksual remaja. Cadangan yang ketiga adalah latihan pra-perkhidmatan dalam perkhidmatan dan pemantauan. Latihan guru pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan dicadangkan IPGM dan bahagian pendidikan guru dilibatkan bagi merangka program latihan komprehensif dalam usaha meningkatkan kompetensi guru dalam pendidikan kesihatan reproduktif dan seksual murid. Cadangan yang keempat adalah peranan rakan sejawat. Sebagai seorang guru yang beraccountability terhadap rakan, kita hendaklah sentiasa berusaha membantu rakan sejawat, terutamanya mereka yang baharu dalam terlibat dalam profesyen perguruan ini. Ini dipetik daripada Syed Ali pada tahun 2010. Yang terakhir adalah kesimpulan. Seorang guru perlulah menghayati hasrat etika profesyen perguruan. Imam Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin berkata, rosaklah pemimpin kerana guru yang jahat. Maka kita dapat lihat di sini adalah untuk menjadi seorang guru yang baik, yang berkepimpinan, seorang guru itu mestilah memperbaiki akhlak dan etika untuk menjadikan sasiah murid yang lebih baik dan bermutu tinggi. Sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih.